Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua anak murid Cikgu Zizah? Semua sihat? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran secara atas talian. Okey, untuk hari ini Cikgu akan terangkan kepada kamu semua tentang penyediaan pizza. Bagaimana cara nak buat dough pizza, cara nak buat sos pizza. Okey. Kita terus masuk pada tajuk yang pertama, cara menghasilkan dough. Untuk dough ada dua kaedah yang boleh kita guna. Yang pertama, kaedah dough terus, dough lurus ataupun dough terus. Kalau jangan awak keliru pula. Sekejap kata lurus, sekejap kata terus. Tu dua-dua ni benda yang sama. Okey, yang kedua kaedah sponge, sponge method. Apa dia kaedah dough lurus, dikenali sebagai direct dough method, kaedah dough langsung atau dough terus. Hanya mempunyai satu proses, satu peringkat di mana semua bahan dimasukkan ke dalam mixer dan digaul sehingga menjadi dough. Semua bahan tu kita dah campurkan, lepas tu kita terus mix membentuk dough. Okey, kita tengok gambar dia. Semua bahan dicampur sekali, kemudian kita mix sehingga menjadi dough yang lengkap. Kemudian dough yang siap tadi kita bahagi dan dicanaikan menjadi bentuk bulat. Dah siap keluarkan daripada mixer tadi. Kita terus bentuk menjadi bentuk yang bulat. Dah siap bentuk, kita rehatkan, kembangkan dia. Yang ini dough yang dah siap naik, dah siap kembang dan boleh digunakan untuk proses yang berikutnya. Kita masuk kepada kaedah yang kedua, kaedah span, kaedah span ni dia ada dua peringkat. Kalau kaedah dough terus tadi dia ada satu peringkat je. Maksud campur semua senang kan? Okey, yang ini kaedah span dia ada dua peringkat. Yang mana peringkat yang pertama, tepung, air, yeast dan ejen penambah baik digaul untuk menghasilkan span. Span ni ibu roti atau starter dough. Ni peringkat yang pertama dia buat span. Biarkan kembang seketika. Kemudian yang langkah yang kedua, span tadi, span tadi ditambah kepada bahan baki-baki yang lain tadi, baki bahan-bahan yang lain, gaul sehingga menghasilkan dough. Yang ni dinamakan dough akhir. Kalau yang tadi starter dough kan, ataupun ibu roti. Yang ni panggil dough akhir. Okey, gambar yang ini gabungkan air, yeast, susu dan tepung. Biarkan 5 hingga 8 minit. Okey, yang ini gambar ni dah siap, dah kembang. Inilah dia nama span, span. Okey, bila dah jadi span, dah kembang tadi, span ni kita campurkan dengan bahan-bahan lain seperti minyak, garam dan gula. Kemudian kita masukkan tepung sikit demi sedikit, uli sehingga menjadi liat adunan melekit. Okey, dah siap mix tadi. Sediakan bekas, yang ni yang dah siap mix tadi kan. Okey, kemudian bekas mangkuk sapukan dengan minyak masak, grease. Sapukan mangkuk dengan minyak masak. Masukkan dough yang dah siap tadi dalam mangkuk, kemudian tutup dengan plastik.
Biarkan menaik sehingga 2 kali ganda. Yang ni dah dough yang dah kembang ya. Okey, dah kembang, tumbuk dan uli di atas permukaan yang ditabur sedikit tepung. Uli jangan lama pula, uli sekali 2 hanya untuk mendapatkan bentuk bulat. Lepas tu kita bahagikan dough kepada bahagian yang kecil pula. Okey, selesai penyediaan dough, kita dah tahu nak guna kaedah apa tadi kan? Okey. Kita masuk kepada penyediaan sos pizza. Dalam tajuk penyediaan sos pizza, kita akan belajar teknik penyediaan sos pizza dengan cara penyediaan sos pizza. Okay, asas untuk sos pizza adalah tomato. Tomato. Ia boleh dihasilkan daripada tomato segar. Yang ni buah biji tu kan, buah yang sebiji tu macam gambar yang goyang-goyang tu. Lepas tu ataupun daripada produk tepung yang ni yang serbuk dan produk dalam tin. Okey, gaya Itali plum atau pear tomato. Ini rasanya nama buah dekat Itali ni. Biasanya dianggap terbaik untuk pizza. Kita gunakan Itali style plum atau pear tomato ni dia terbaik untuk buat sos pizza. Tomato biasanya kita kupas, lepas tu buang biji dan letakkan ke dalam mixer. Maknanya buah tomato tadi kita blender ataupun kita masuk dalam pemotong, potong halus-halus. Okay. Sos tomato paling mudah. Sebab apa mudah? Sebab dia dari cincangan tomato yang tadi yang kita blender tadi kan. Dimasak dengan sedikit minyak, lepas tu letak garam hingga masaklah sehingga kehilangan rasa mentah sampai masak. Okey, jelas ya? Okey, macam mana nak masak sos pizza ni? Kita masuk tajuk yang kecil, teknik penyediaan sos pizza. Ada 3 teknik. Yang pertama saute. Saute ni teknik menumis. Nama Melayunya menumis, tumis. Kemudian rebus ataupun kita guna teknik mereneh. Apa saute? Saute adalah memasak kering, memasak kering yang menggunakan kuali yang panas dan sedikit lemak. Lemak ni apa? Minyak zaitun ke, margarin untuk memasak makanan dengan cepat. Seperti kaedah memasak kering yang lain, memasak sampai permukaan makanan coklat. Maknanya dah layu bila kita tumis sampai layu kan. Sehingga menaikkan aroma. Apabila saute adalah penting untuk pertama kita kena panaskan kuali lah. Lepas tu panaskan minyak sebelum kita masuk makanan yang lain. Okay, teknik yang kedua adalah merebus. Rebus api besar merebus api besar. Okey, tengok dia punya tekstur buah tomato dia kasar. Lepas tu kita guna api yang banyak. Okey. Teknik yang ketiga pula teknik mereneh. Kalau mereneh ni biasa guna api yang kecil ya. Sebab dia nak masak lama. Api kecil perlahan. Mereneh dalam cecair yang agak panas, air yang panas daripada 82 darjah Celsius kepada 36 darjah Celsius. Okey, buih membentuk perlahan-lahan, buih kecil. Kalau merebus tadi buih besar Ini buih kecil dia. Tetapi air tidak lagi masak. Sebab apa tak masak lagi? Sebab dia api perlahan kan. Buih mengelilingi makanan bagi mengekalkan suhu yang lebih kurang tetap. Mereneh makanan adalah sangat rata. Maksud dia ni mereneh makanan ni dia akan masak dia sekata lah sebab dia lama kan. Salah satu kelemahan, apalah kelemahan dia? Salah satu kelemahan dia memasak dengan cara mereneh menyebabkan makanan hilang vitamin dan nutrien. Sebab apa? Sebab kita dah masak terlalu lama.
Dengan membandingkan dalam masakan sos tomato yang lain, sos mereneh ni lebih lembut sebab kita dah masak lama tadi kan. Lembut. Rasa tomato pun kuat. Okay, kita lihat perbezaan sos 3 kaedah masak tadi ya. Ini memasak menggunakan kaedah saute, dia kering. Yang ni mereneh. Mereneh ni halus tekstur dia. Kalau merebus, tekstur dia kasar. Air pun banyak kan. Okay, macam mana cara nak menyediakan sos ni? Okay, bahan asas dia secara tradisi kebanyakan resepi dalam masakan sos tomato menggunakan sebilangan kecil bahan dan sangat mudah. Maksud dia guna bahan yang sedikit je, tak banyak. Lepas tu mudah. Dia guna sama ada tomato segar atau tomato dalam tin ya. Kita guna tomato segar ataupun yang dalam tin. Kemudian bawang putih cincang halus. Lepas tu ada juga yang tambah daun selasih untuk mengekalkan rasa dan bau yang segar. Okey. Lepas tu penyediaan cara pantas. Apabila masak menggunakan kaedah yang cepat, kaedah yang cepat ya. Kaedah cara pantas ni dicadangkan menggunakan tomato cherry untuk rasa manis. Tumis bawang putih. Lepas tu dengan buah minyak zaitun, tambahkan tomato cherry yang dicincang dan goreng selama 2 atau 3 minit. Lepas tu tambah sedikit daun selasih, garam dan lauda. Maknanya dia masak sekejap saja cara pantas ni. Okey, yang seterusnya cara perlahan. Tadi cara pantas kan, ni cara perlahan dia masak lama. Masak tomato secara perlahan-lahan seolah-olah untuk memperbaiki dan mendalami rasa. Teknik ni melibatkan kita tumis bawang besar dan bawang putih dengan minyak zaitun 5 atau 6 minit. Lama tumis tu pun kita dah lama kan. Sehingga lembut sebelum kita tambah tomato cincang dan daun selasih. Biarkan campuran menggelegak dengan api yang kecil. Ini kita guna teknik mereneh. Api yang kecil selama kira-kira 90 minit. Sejam setengah kan, untuk mengurangkan sos kepada konsistensi jam. Maksudnya sos tadi kita masak lama sampai dia pekat, sampai dia jadi macam jam. Okey, kemudian tambahan bahan-bahan lain. Okey. Makan Itali, dekat Itali ni dia terkenal dengan masakan pizza ni kan. Jadi sos ni dari pelbagai bahagian atau tempat di Itali. Jadi setiap bahagian, setiap daerah ni dia punya sos dia berbeza-beza. Kalau di selatan Itali, cili sangat digemari dan sering dijadikan sos tomato. Menjadikan sos dikenali sebagai arrabbiata kerana rasanya yang pedas. Kalau dekat Sicily, dia tambah ikan bilis masin menjadikan sos asas yang berbeza. Kalau dekat Itali Utara pula, dia tambah sausage yang diawetkan ataupun cendawan porcini ke dalam sos berasaskan tomato mereka. Nampak? Beza dia pada sos. Setiap tempat lain-lain sos dia. Okey, kaedah buat dough dah tahu. Masak sos pun kita dah tahu. Sekarang ni macam mana teknik nak menyediakan pizza. Okey, langkah pertama kita masukkan ke semua bahan kering dalam mangkuk besar, tambahkan teh cair. Jika dilakukan secara manual, gunakan senduk kayu, kacau dan gaul tepung dari tepi sehingga lembut dan membentuk dough yang kesat. Kemudian di atas permukaan, di atas meja tadi taburkan tepung, sedikit tepung. Uli dough menggunakan tumit tangan. Tumit tangan ni. Ini tumit tangan ya.
Guna uli, guna tumit tangan. Uli sehingga lembut kira-kira 10 minit. Okey, bentukkan dough menjadi bulat dan letak di dalam mangkuk yang kita dah sapu minyak. Lepas tu tutup dengan plastik atau tuala lembut. Biarkan dough meningkat sehingga 2 kali ganda. Kembangkan dough anggaran 2 jam. Okay. Lepas tu gunakan pemotong dough, bahagikan dough kepada 2 bahagian. Gunakan penggelek penorak untuk lepaskan dough menjadi 1/4 inci tebal bulatan. Kita lepaskan, bulatkan macam ni ya. Okey, kita bulatkan, lepas dough kepada, jadikan dia kulit. Macam ni, lepas ni kan. Jadikan kulit pizza. Taburkan tepung untuk mengelakkan adunan dari melekit tadi. Okay, sebagai alternatif, gunakan pan pizza yang tidak melekat. Ni contoh dia, yang ni pan ya. Pan yang ni warna kelabu ni, dia tak melekat. Pindahkan dough guna apa? Guna kayu ni, kayu penggelek tadi. Senang nak angkat. Kemudian sapu sedikit sos di atas permukaan kulit tadi. Tabur topping dan keju. Lepas tu masukkan pizza ke dalam ketuhar untuk kita bakar. Okay, selesai ke penyediaan pizza tadi, kita masuk prosedur penyediaan sos pizza. Okey, kita nak buat sos pizza ya. Kategori sos. Pizza ni kita nak buat berapa banyak ya? Kena tahu. Kita nak gunakan pizza 12 bekas acuan 12 inci, anggaran dalam 2 hingga 4 biji pizza kan. Lepas tu masa penyediaan bahan-bahan 5 minit, masak 20 minit. Kesukaran untuk buat pizza ni senang. Kesukaran untuk buat sos ni dia mudah, sederhana, tak adalah susah sangat. Okay. Untuk membuat pizza 2 hingga 4 biji pizza anggaran 12 inci ni, apa bahan, apa sukatan yang kita perlu? Kalau minyak zaitun tu 2 sudu minyak besar. 2 sudu besar minyak. Lepas tu 1/4 bawang. Bawang ni kita cincang. 1 sudu besar bawang putih kita cincang. 3 biji tomato kupas, buang biji. Lepas tu cincang masuk blender. 3 ozek tin paste tomato. Ini pakai campur dengan paste tomato. Kemudian 2,5 sudu Italian herb. 1,5 sudu garam, lepas tu black pepper, lepas tu kepingan butterscotch. Dah siap bahan-bahan tadi. Langkah nak sediakan, panaskan minyak. Lepas tu tumis bawang anggaran 1 minit. Masukkan bawang putih, tomato, paste tomato, perasa Itali tadi, Italian herb tadi. Perasakan dengan garam dan lada secukup rasa. Okey, akhir sekali masak sehingga mendidih dan renyah, kacau sekali-sekala anggaran dalam 5 minit. Dah siap sos kita. Okay, prosedur sediakan pizza pula macam mana? Untuk sediakan pizza, prosedurnya termasuk bentuk dough asas. Kemudian dough dipotong kepada saiz yang sama. Tutup dough yang tidak rata dengan lapisan sos tomato dan keju. Maksudnya kita dah buatkan, dah lepaskan tadi kan, dah kembangkan. Dough dia tak bentuk cantik kan. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi kita taburkan dengan sos dan topping tu untuk tutup yang tak cantik tadi. Untuk tutup kulit yang tak cantik tadi sebelum kita bakar. Bakar dough yang telah ditaburi dengan topping. Okey, ni. Ini sediakan bahan. Lepas tu uli. Yang ni dia kembangkan. Lepas tu dia bahagikan dough pada yang kecil. Kemudian
Yang ni yang dah lepeh kan kulit dia. Kemudian sapu sos dan akhir sekali letak topping. Okey, jelas? Okey, selesai sudah tajuk penyediaan pizza. Awak dah tahu cara nak sediakan dough, cara nak sediakan sos dan kalau nak lebih faham, awak ulang dan ulang sehingga ulang tengok video. Ulang dan ulang tengok video ni sehingga faham. Okey, cikgu harap awak faham apa isi kandungan yang cikgu sampaikan ini. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya akan datang. Jumpa lagi.